Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali perbahasan diskusi kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita dah sampai perbahasan As-Salatu 'alal Mayyit, iaitu pada kata musannif arkanuha sab'atun, rukun-rukun salat jenazah. Ada 7. Yang pertama ialah an-niyah. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi dalil kepada pensyariatan niat ialah hadis Nabi yang menyebut sesungguhnya setiap amalan itu perlu kepada niat. Wa yajibu ta'yinul mayyit fi niyyati walau ijmalan. Wajib menentukan, mengkhususkan si mayat di dalam niat walaupun secara ijmal. Lawan kepada tafsil, lawan kepada terperinci. Wala yajibu tafsilan, tidak wajib secara terperinci. Fayakfi an yaqula usalli ala hadzal mayyit. Jadi dalam niat kita sebut usalli ala hadzal mayyit dalam hati ketika mana takbiratul ihram. Allahu akbar dalam hati, sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini. Bila kita sebut ke atas mayat ini, maka di situ ada ta'yinul mayyit. Kita menentukan mayat. Sebab kita sebut mayat ini, jadi bukan mayat yang lain. Au ala Zaidin, si mati nama dia Zaid, maka kita sebut usalli salatal janazati ala Zaidin fardhal kifayah lillahi ta'ala. Ala Zaidin, jadi kita telah tentukan dengan nama. Au ala man salla alaihi al-imam, ataupun sahaja ke salat jenazah fardu kifayah ke atas orang ataupun ke atas mayat yang disolatkan oleh imam. Ataupun usalli 'alal mayyit al-mawjud fil mihrab, sahaja aku solat jenazah fardu kifayah ke atas mayat yang ada di mihrab. Boleh? Jadi mesti kita kena ta'yinkan mayat, tentukan mayat walaupun dengan secara ijmal, tidak wajib secara tafsil. Tidak wajib kita sebut sahaja aku sembahyang jenazah fardu kifayah ke atas Zaid yang tinggal di bandar pusat, yang dilahirkan di Negeri Sembilan, yang berkahwin dengan, yang mempunyai anak berapa orang. Yang itu tak disyaratkan lah. Okey, kemudian dibawakan masalah-masalah dalam niat. Ada berapa ni? Ada dalam 4. Yang pertama, Syekh sebut law akhta'a faqala usalli ala Zaidin fabana annahu amrun fala tasihhu illa in asyara ilaihi fatasihhu li'anna al-isyarata aqwa. Kalau seseorang tu tersilap, dia niat sahaja aku solat ke atas Zaid, sedangkan jenazah ialah Amr bukan Zaid, maka kita sebut sembahyang itu tidak sah. Niat tidak sah, maka sembahyang pun tidak sah, melainkan kalau dia mengisyaratkan dengan hati. Contoh dia sebut usalli ala Zaidin hadha, dia mengisyaratkan guna apa tu, isim isyarah hadha, walaupun nama tu lain. Jenazah nama dia Amr, yang dia sebut Zaid, tapi disebabkan ada al-isyarah iaitu hadha usalli ala Zaidin hadha, maka sah sembahyang tersebut. Boleh? Kerana apa? Kerana isyarah ini isyarat yang lebih kuat. Lebih kuat. Nombor 2, law qala usalli ala haula'il 'ashara fabana annahum 9 sahhat as-salah. Kalau seseorang tu sembahyang dan dia berkata sahaja aku solat jenazah
fardu kifayah ke atas 10 orang jenazah ini. Tak. Rupa-rupanya bila bilang balik bukan 10, 9 orang je si mati. Sembahyang tu sah. Sebab apa? Dia niat lebih. Maka 9 tu termasuk di bawah 10. Maka sah sembahyang. Tak. Berbeza dengan nombor 3. Lau qala usalli ala haula'il 'ashara fabana annahum 11 lam tasih as-salah. Sahaja aku sembahyang ke atas 10 orang ini. Tak. Rupa-rupanya si mati ada 11. Ketika itu sembahyang tidak sah. Jadi melalui niat ni pun kita perasanlah usalli ala haula'il 'ashara, maknanya kita boleh sembahyang sekaligus ke atas ramai si mati. Si mati ada 10 orang, kita sembahyang satu sembahyang untuk mereka. Sekali sembahyang boleh tak? Boleh, tidak ada sebarang masalah. Nombor 4, takfi niyatul fardiyah wa la tajibu niyatu fardil kifayati tahdidan. Memadai kita niat fardiyah, fardu, dan tidak wajib kita tentukan fardu tu fardu ain atau fardu kifayah. Tidak wajib kita tentukan fardu tu fardu kifayah. Jadi niat dia gini, usalli ala hadzal mayyit, usalli ala hadzal mayyit fardan. Sahaja aku sembahyang ke atas jenazah ini fardan. Fardu. Tak wajib kita hadir dalam hati usalli ala hadzal mayyit fardal kifayah. Jadi kita tidak hadirkan lafaz kifayah dalam niat kita, tidak ada sebarang masalah, sembahyang kita sah dah. Okey, rukun yang kedua arba'u takbirat, 4 takbir. 4 takbir ini termasuk takbiratul ihram lah. Takbiratul ihram falau zada khamisatan fala yadurru li'annahu dhikrun wa idza kabbaraha al-imam fala yutabi'uhu al-ma'mum. Jadi 4 takbir dalam sembahyang jenazah. Kalau seseorang tu sengaja tambah takbir yang kelima, takbir yang keenam, takbir yang ketujuh, kita sebut tidak ada sebarang masalah, tidak membatalkan sembahyang kerana itu zikrun, kerana itu zikir. Dan zikir tidak ada masalah untuk kita lafazkan di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lepas tu baru baca Fatihah, tidak ada sebarang masalah. Begitu juga kat sini, kita angkat takbir yang kelima, yang keenam itu atas dasar zikir, maka tidak batal sekalipun sengaja. Sebab zikir, Allahu Akbar tu lafaz zikir. Cumanya kalau imam angkat takbir yang kelima, yang keenam, tak, ketika itu makmum tak payah ikut lah. Makmum tak payah ikut, makmum tak perlu ikut takbir yang kelima, yang keenam tak perlu. Malah bagi makmum boleh mufaraqah dengan imam. Boleh. Yang ketiga, rukun yang ketiga bagi salat jenazah ialah al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi orang yang mampu, li'annaha fardu kifayah, kerana sembahyang jenazah ni fardu. Walaupun fardu kifayah tapi dia tu fardu lah. Dan kita dah sebut sebelum-sebelum ni, sembahyang ni kalau fardu, sama ada fardu tu fardu kifayah, fardu ain, nazar dan sebagainya, maka wajib berdiri. Bagi yang mampulah. Wa yajuzul julusu lil ajiz. Cumanya kalau tidak mampu, sekira-kira kalau dia berdiri menyebabkan apa? Hilangnya khusyuk ataupun hilangnya kesempurnaan khusyuk, maka dia boleh duduk. Yang keempat, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Yajuzu an takuna ba'da takbiratul ula aw tsaniyati aw tsalitsati aw rabi'ah wa la tazamu an takuna ba'da takbiratul ula illa fi suratain. Rukun yang keempat kita baca Fatihah. Dan Syekh sebut Fatihah ni boleh kita baca selepas takbir yang pertama, ataupun selepas takbir yang kedua, selepas takbir yang ketiga, ataupun selepas takbir yang keempat. Tidak ada sebarang masalah, boleh. Walaupun yang comelnya kita baca selepas takbir yang pertama lah. Tapi kalau nak buat juga selepas takbir yang kedua, ketiga, tidak ada masalah. Kemudian kita nak dahulukan apa? Zikir bagi takbir tersebut, ataupun kita dahulukan Fatihah. Tu. Maka kita sebut tidak ada sebarang isu dan masalah untuk kita buat yang mana satu.
Jadi kita takbir yang kedua, Allahu Akbar. Takbir yang kedua sepatutnya kita baca selawat ke atas Nabi. Tak. Tapi kita baca Fatihah dulu baru selawat boleh, ataupun selawat dulu baru takbir boleh juga. Cuma yang lebih syamil kita baca dulu zikir bagi takbiratul ihram yang kedua, takbir yang kedua tu, iaitu baca selawat. Lepas selawat baru kita baca Fatihah. Okey, boleh. Jadi kita baca Fatihah selepas daripada takbir pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Jadi tidak wajib Fatihah dilakukan selepas daripada takbir yang pertama, kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, idza kana masbuqan fa yaqra'u al-Fatihata wa yajri ala tartib nafsi. Kalau masbuq, imam dah takbir yang ketiga, kita baru masuk Allahu Akbar takbir yang pertama, maka kita wajib baca Fatihah di sisi Imam Az-Ziyadi. Di sisi Imam Az-Ziyadi, wajib kita start dengan Fatihah dulu. Tak, lepas tu imam angkat takbir yang keempat, kita pun angkat takbir yang kedua, kita baca selawat lah. Gitu. Imam bagi salam, kita takbir dua kali lagi, kemudian kita pun selesai. Okey, Imam Ibn Qasim Al-Ambadi sebut sunat. Pandangan beliau mengatakan sunat. Bila kita masbuk, kita masuk pada takbir yang ketiga imam. Bila kita takbir itu sunat kita start dengan Fatihah dulu, tak wajib lah. Itu di sisi pandangan beliau. Bab tempat yang kedua yang wajib kita baca Fatihah selepas daripada takbir yang pertama, iaitu selepas takbiratul ihram, ialah idza syara'a fiha fayajibu alaihi ikmaluha. Bila kita dah start. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib sempurnakan sampai habis. Jadi kita diberi pilihan nak letak Fatihah selepas takbir kedua, ketiga tu, kalau kita belum start. Bila kita dah start je baca selepas takbir yang pertama, wajib kita sempurnakan. Boleh? Okey. Seterusnya, rukun yang kelima ialah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada takbir yang kedua. Yang ini wajib. Selawat mesti berada selepas takbir yang kedua. Kalau kita letak pada takbir yang lain dan pada takbir yang kedua tidak ada, tidak sah salat janazah. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling kurang lah. Wa yusannu dhammu salam ila salati wal hamdalatu qablaha wa du'a lil mu'minina ba'daha. Dan sunat kita sertakan salam. Jadi Allahumma salli wa sallim, bukan sekadar selawat, malah salam juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunat juga kita baca alhamdulillah sebelum selawat, dan juga doa kepada kaum mukminin selepas selawat. Jadi yang paling sempurna lagu ni lah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Begitu doa untuk kaum mukminin selepas daripada apa? Selawat. Itu rukun yang kelima. Selawat ke atas Nabi selepas daripada takbiratu as-saniyah. Rukun yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa kepada si mati selepas daripada takbir yang ketiga. Tu mesti selepas takbir yang ketiga. Doa wa syaratu an yakuna khalisan lil mayyit. Syarat doa mesti khalis, pure untuk si mayat. Jadi tak boleh kita doa untuk si mayat secara umum. Contoh, lepas takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Tak memadai. Sebab apa? Doa tu umum. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Itu doa umum, tak boleh. Mesti doa secara khusus. Doa yang kita sama baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barat wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabin nar. Itu boleh?
Wa kadza du'a'u li abawai at-tifli inda Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sebut juga tidak memadai kita berdoa untuk ayah bagi budak kecil. Mak pak bagi budak kecil di sisi Imam Ibnu Hajar. Contohnya budak kecil mati. Jadi dalam doa selepas takbir yang ketiga ni kita doa untuk mak ayah aja. Tak doa untuk si mati. Di sisi Imam Ibnu Hajar tidak memadai, khilafan li Ramli. Faham tak? Kemudian Syekh membawa doa-doa yang marwiyah, yang warid daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam solat jenazah. Kita bacalah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min adhabil qabri wa fitnatihi wa min adhabin nar. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Doa ketiga, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaik kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an 'adhabih wa qad ji'naka raghibina ilayka shufa'a lah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqih bi rahmatika ridak wa qih fitnatal qabri wa 'adhabah wafsah lahu fi qabrihi وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان الميت طفلا, kalau mayat tu budak kecil belum balik, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ij'alhu faratan li abawayh wa salafan wa dhukhra wa 'idhatan wa i'tibara wa syafi'a wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra 'ala qulubihima. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lah wa li jami'il muslimin. Boleh? Dan wa yusannu du'a ba'da takbiratir rabi'ah fa yaqul, selepas daripada takbir yang keempat tak wajib baca apa-apa. Jadi Allahu akbar takbir yang keempat. Terus boleh bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat tambah wabarakatuh di sisi Imam Ibnu Hajar dalam salat al-janazah. Jadi selepas takbir yang keempat tak wajib baca apa-apa, cuma sunat. Baca apa? Fa yaqulu Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lah. Kemudian selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca ayat ni. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات فمن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Sunat baca ayat tersebut. Begitu juga ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Boleh? Kemudian rukun yang terakhir yang ketujuh, as-salamul awwal, salam yang pertama. Wasani sunnah, salam yang kedua itu sunat. Wa yusannu ziyadatu wa barakatuh inda Ibnu Hajarin. Macam saya sebut tadi, sunat tambah wa barakatuh di sisi Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau kita ikut pandangan Imam Ibnu Hajar, cara salamnya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak, yang biasa kita buat Assalamualaikum warahmatullah. Itu pun dah sunat tu, warahmatullah tu. Yang wajib Assalamualaikum sahaja. Kama qala sahibu safwati zubat wal fardu lis salati kabbir nawiya thumma qra'il hamda wa kabbir thaniya wa ba'dahu salli 'ala al muqaffa wa thalithan tad'u liman tuwfiya min ba'dihi al takbir was salam wa qadirun yalzamuhu al qiyam. Boleh? Okay, kemudian dibawa masalah-masalah yang berkait dengan solat jenazah. Ada berapa masalah Syekh bawa ni? Ada 7, 8, ada 8 masalah. Kita baca. Yang pertama, aulan nasi bisolati alaih. Manusia yang paling aula, yang paling layak untuk solat ke atas si mati ialah al-aqrabu fal-aqrab min asabati. Manusia yang paling rapat dengan si mayat daripada asabah si mayat. Maka kita dahulukan ayah dan ke atas. Ayah, tak ada ayah atuk, tak ada atuk ke atas lagi. Tak, kalau tidak ada falibnu, anak. Kemudian ke bawah cucu, cicit. Kemudian baqi asabat, daripada nasab dan juga walak. Kemudian fasultan, kemudian pemimpin ala tartibil irs. Summa zawil arham. Kemudian bila dah habis asabah, kita berpindah kepada zawul arham. Maka didahulukan abul ibu kepada abul ummil mayyit. Si mati meninggalkan mak. Si mati meninggalkan mak. Boleh. Abul ayah kepada mak tersebut. Si mati meninggalkan mak, ibu. Ibu tu ada ayah dia. Tu. Kita bagi bahasa kita apa? Atuk lah, atuk. Thumma banul banat. Kemudian kalau si mati tu perempuan dan ada anak lelaki, maka anak lelaki dia tu didahulukan. Fa akhun, kemudian adik-beradik lelaki dia. Semua adik-beradik belum mak lah. Fa akhun li ummin, fa khalun, fa ammun li yang seterusnya. Boleh? Boleh baca dah tu. Kemudian nombor 2, yaqiful imamu inda ra'sir rajul wa inda ajuzil mar'ah. Imam nak duduk kat mana? Yang sunat ni, yang tak wajib duduk kat mana-mana pun sah semayang. Ni yang sunat. Yaqiful imamu inda ra'sir rajul. Imam duduk di kepala si mati. Imam duduk di kepala si mati. Bi an yuda'a ra'sul mayyit adz-dzakar li jihati yasaril imam wal munfaridi fa yakunu yasarul mayyit li jihatil qiblah. Sekira-kira kepala si mati diletak belah kiri imam, belah ni. Ni belah ni. Ni kanan, ni kiri. Kepala si mati letak belah kiri imam, kat sini. Boleh. Begitu juga kalau kita semayang seorang kat atas si mati, tak ada jemaah. Jadi sama ada semayang jemaah, imam tu duduk di kepala si mati. Begitu juga kalau semayang seorang, imam tu duduk di kepala si mati. Kalau si mati tu lelaki lah, jadi kepala si mati belah kiri. Bila kepala si mati belah kiri, maka lambung belah kiri si mati tu menghadap ke kiblat. Dah akan jadi gini. Ni kepala belah kiri sini, baring lah ni, bukan duduk gini. Si mati dah, dia mati dah, tak boleh diri dah. Tak? Jadi gini. Lambung belah kiri ni menghadap ke kiblat. Jadi lambung belah kanan menghadap ke Tok Imam lah. Tok Imam nak duduk mana, nak berdiri di mana? Berdiri di bahagian kepala, arah kepala dia. Allahu Akbar, menghadap kepala dia. Wa inda ajuzil mar'ah, kalau perempuan, imam duduk di bahagian pinggul perempuan. Di bahagian pinggul, pinggang. Boleh? Tu. Wa amal unsa fa bil aqsi fa yakunu yaminuha li jihatil qiblah wa yasaruha li jihatil imam. Kalau perempuan dia terbalik. Tadi laki gini kan, kepala gini, lambung belah kiri menghadap ke kiblat, lambung belah kanan menghadap ke imam. Kalau perempuan macam ni. Dia gini. Kepala dia belah kanan, lambung belah kanan dia menghadap kiblat, lambung belah kiri dia menghadap ke imam.
Boleh. Dan imam menghadap bahagian pinggul dia, duduk tengah lah, Allahu Akbar. Jadi kebanyakan badan si mati yang perempuan tu dia akan berada belah kanan imam. Sebab imam duduk di bahagian pinggul, maka sebahagian besar badan si mayat akan berada di sebelah kanan si imam. Okey, perincian bagi lelaki dan perempuan ni kalau bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjidil Nabawi. Kalau di Masjidil Nabawi, Masjid Nabi, tak, maka semua sekali sama ada lelaki ataupun perempuan, tak, kepalanya belah kiri. Jadi kepala kepada lelaki belah kiri, kepala perempuan pun belah kiri, dan lambung belah kiri menghadap ke kiblat, lambung belah kanan menghadap ke imam, gitu. Dia Ramadan inilah. Bila sesama bulan Ramadan begitu. Kalau tak Ramadan kita minum air dah ni. Boleh tak? Sebab qahak ni bila dah berada dalam mulut, tak, kemudian kita telan balik, batal puasa kita. Melainkan kalau daripada dimar ataupun daripada bahagian hidung ni, terus kita telan masuk ke sini, terus masuk ke bawah dalam perut, itu tak ada masalah. Tapi kalau dah keluar sampai ke mulut, kemudian kita telan, batal puasa. Faham tu? Okey. Kemudian masalah yang ketiga yang dibawa ialah la yusannu fiha du'a'u al-istiftah wa amma ta'awudhu fayusan. Tidak disunatkan dalam solat jenazah ni doa istiftah. Tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu tidak disunatkan. Begitu juga surah, lepas habis Fatihah tidak disunatkan baca surah. Boleh? Melainkan kalau apa? Makmum selesai awal daripada imam. Jadi imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Makmum waladdallin, imam baru maliki yaumiddin. Imam lambat. Maka sunat bagi makmum baca surah. Daripada duduk diam, baik baca surah. Sebagai ulama mengatakan apa? Berdoa. Baki waktu yang ada tu, sementara tunggu imam habis Fatihah dan rukuk, kita sebagai makmum kita baca doa. Doa untuk si mati lah. Boleh. Okey. Adapun wa amma ta'awudhu fayusan, baca a'udzubillah yang tu sunat lah. Sebab apa? Sebab dia pendek je a'udzubillah ni. Tapi kalau doa iftitah dia agak panjang. Sedangkan sembahyang jenazah ni mabniyatun ala takhfif, terbina atas keringanan. Kita nak cepat, tak, kita nak ke bumi mayat cepat, supaya tidak berlakunya kembung perut dia meletup dan sebagainya lah. Nombor seterusnya, nombor 4, idza ta'akhkhara al-ma'mumu bila udhrin 'anil imami bi takbiratayn batalat salatuhu li'annahuma fi maqami ar-ruknaini al-fi'liyain. Kalau makmum lambat daripada imam dengan 2 takbiratul ihram dengan sengaja, maka batal sembahyang makmum. Dia macam solat biasalah. Jadi ni imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Lepas tu imam Allahu Akbar yang kedua. Kita habis dah Fatihah, tapi kita sengaja malah takbiratul ihram, takbir dengan imam, takbir yang kedua. Lepas tu imam pun Allahu Akbar yang ketiga. Kita sengaja buat lambat lagi. Bila imam Allahu Akbar yang keempat sahaja, sedangkan kita masih belum takbir yang kedua, sembahyang kita batal. Sebab apa? Kita lambat dengan imam dengan 2 takbir dengan sengaja. Boleh? Macam sembahyang lah. Tak? Imam habis Fatihah, kita habis Fatihah, imam baca surah, kita baca surah. Sebab tu bila dah habis surah apa, imam rukuk, kita rukuk lah. Kita tak rukuk saja, malah rukuk. Imam rukuk, lepas rukuk imam pun i'tidal. Tak? Bila imam bangun daripada i'tidal, dah sempurna satu rukun. Kita terlambat dengan imam satu rukun. Bila imam i'tidal,
Tak, kita dah terlambat daripada imam 1 rukun setengah. Bila imam tunduk sahaja, untuk sujud, maka kita telah dikatakan telah lambat daripada imam 2 rukun dengan sengaja, maka sembahyang kita batal. Jadi kat sini tidak ada rukuk sujud. Jadi kita ambil iktibar dengan takbir. Boleh faham tu? Nombor 5, idza kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah. فكبر الإمام ثانية ولم يقرأ المأموم الفاتحة بعد سقطت عنه وحكمه حكم المسبوق. Nombor 5 ni apa? Kalau makmum angkat takbir untuk baca Fatihah. Tak. Tiba-tiba lepas sahaja makmum angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillah. Ataupun tak sempat baca Bismillah pun, imam pun Allahu Akbar, takbir yang kedua. Maka kita dianggap sebagai masbuk. Tak, kita Allahu Akbar, tak ada baca Bismillah, imam pun Allahu Akbar, takbir yang kedua. Kita perlu buat apa? Allahu Akbar, terus takbir yang kedua. Ustaz, makmum tak baca Fatihah lagi. Kita sebut Fatihah tu ditanggung oleh imam, macam masbuk. Faham tak? Nombor 6, as-salatu 'alal ghaib, salat ke atas jenazah ghaib. Tusalla idza mata al-mayitu fi ghairi baladil musalli. Disembahyang dengan sembahyang ke atas jenazah ghaib kalau si mati itu mati di balad, di negeri, di tempat selain daripada tempat orang yang sembahyang. Dan disyaratkan selepas jenazah dimandikan lah. Kalau belum mandi tak sah pula sembahyang ke atas dia. Contohlah kita sebut guru kita di Mesir meninggal. Boleh. Guru kita di Mesir meninggal, kita duduk Malaysia. Jadi tak bolehlah sembahyang depan jenazah. Kita duduk Malaysia, kawan tu duduk di Mesir. Untuk guru kita duduk di Mesir meninggal. Maka kita boleh sembahyang jenazah ghaib. Sahaja aku sembahyang jenazah ke atas Syekh Taha Rayyan sebagai contoh, fardan kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan hati niat. Boleh? Tu. Tapi tak adalah kena pastikan si jenazah telah dimandikan. Kalau tak, tidak sah mandi. Kalau tak, tidak sah salat. Falau salliya alaihi fi baladin fala yajuzu li ahadin min ahliha salatu alaihi. Kalau jenazah tu telah disolatkan di tempat dia. Contoh, syekh di Mesir mati, guru kita meninggal. Jadi ramai dah orang sembahyang untuk dia tu. Tak, tak boleh dah kita di Malaysia ni sembahyang untuk dia. Sebab apa? Sebab dia telah disembahyangkan oleh orang lain. Sekalipun negara tu besar. Maknanya apa? Contoh Mesir tu sendiri besar. Kita duduk di hujung Mesir. Jenazah duduk di hujung Mesir belah sana. Ataupun negara asing-asing macam Malaysia dengan Mesir lagi jauh. Tak. Ataupun dan sekalipun kita ni ada uzur untuk datang. Contoh kita dipenjarakan ketika mana si mati itu meninggal, ataupun kita sakit tenat, tak boleh nak pergi ketika itu. Tak, maka tetap tak boleh apa? Tak boleh sembahyang jenazah ghaib. Sekalipun kita tak boleh datang tu sebab uzur. Cumanya dalam kitab Al-Imdad karangan Al-Imam Ibn Hajar dan juga kitab Al-Nihayah karangan Al-Imam Ar-Ramli, Asy-Syams Ar-Ramli, apa dia? Sah untuk salat ghaib kalau insyaqqa alaihi al-hudur, kalau seseorang tu tak boleh datang kerana kesusahan. Tak. Jadi contoh orang tu meninggal di Kelantan, kita dipaham, kita tak mari tu sebab susah nak mari. Apa? Boleh jadi kita kerja, ataupun kita seseorang tu di penjara, ataupun kita sakit, ataupun tak ada orang nak jaga anak di rumah, jadi kita terpaksa jaga anak dan sebagainya. Tak, maka ketika itu kita tak datang tu beralasan susah untuk kita hadir ke sana ketika si mati tu nak ditanam, ketika mana si mati tu mati dah, nak sembahyang depan dia tak boleh. Maka ketika itu dibenarkan juga untuk kita solat jenazah ghaib. Boleh? Jadi kita sembahyang di rumah je lah, jenazah tu duduk sana, tidak ada sebarang masalah. Wa syaratu sihhati salati an yakuna min ahli wujubi salah waqta mautil mayyit. Syarat sah salat jenazah ataupun salat alal ghaib ni hendaklah ketika mana si mati tu mati, kita ni termasuk di bawah golongan orang
yang berkeahlian ataupun orang yang wajib solat. Boleh. Orang yang wajib solat apa dia? Orang yang muslim, orang yang dah balik, orang yang tidak haid. Tak. Jadi kalau ketika mana si mati tu mati, kita sedang haid, contoh perempuan sedang haid, ataupun seseorang tu sedang kufur, si mati meninggal, ikutlah ayat lagu mana pun. Yang pentingnya apa? Yang penting faham. Lepas tu seorang ni John contoh, dia kafir. Lepas meninggal tu baru masuk Islam, setahun lepas tu baru masuk Islam, ataupun 2 hari lepas tu baru masuk Islam. Tak, John ni tak boleh sembahyang dengan solat alal ghaib ke atas si mati. Sebab apa? Sebab orang kafir ni tak wajib sembahyang. Jadi John ketika mana si mati tu mati, dia tu bukan min ahli wujubis salah. Begitu kalau sabi. Tak. Okay, masalah seterusnya yang ketujuh, yusannu an takuna salatul janazah fil masjid. Sunat solat jenazah kita buat di masjid. Sebab orang lebih ramai, bila orang lebih ramai doa tu lebih banyak untuk si mati. Si mati ni sangat perlu kepada doa lah. Habis salah satu sufuf fa akthar, dan sunat kita buat 3 saf dan ke atas. Kerana hadis Malik bin Hubairah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi 3 sufuf min al-muslimina illa awjab. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa makna awjaba ay wajabat lahul jannah. Hadis Malik ibnu Hubairah berkata, sesungguhnya dia telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang daripada umat Islam mati kemudian disolatkan oleh 3 saf daripada kalangan umat Islam yang lain kecuali diwajibkan baginya syurga. Gitu. Faham tak? Nombor 8, masalah yang terakhir dalam bab salat jenazah ialah as-salatu 'alal madfuni inda qabrih. Salat di atas kubur. Solat di atas kubur. Solat ke atas si mati yang telah ditanam, dan kita solat tu di atas kubur. Solat di kubur lah kita panggil. Tajuzu in kana al-musalliya min ahli wujubi salah waqta mautil mayit wa la yadurru bala'ul mayit. Ini bukan salatul ghaib ni, sebab jenazah duduk depan kita, cuma duduk dalam. Tak. Jadi mak saudara kita meninggal, waktu tu kita tak pergi. Tak. Sebab ada urusan penting dan sebagainya, tak pergilah. Lepas minggu, 2 minggu, 2-3 bulan kita pergi ziarah kubur dia. Kita nak sembahyang atas kubur dia, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat apa? Ketika mana si mati tu, mak saudara kita tu meninggal, kita termasuk di bawah golongan apa? Orang yang wajib solat. Maknanya kita suci, bukan haid. Boleh. Kita ni orang Islam, bukan kufur. Na'udzubillah. Kemudian kita ni apa? Baligh, bukan kecil. Kalau si mati tu mati, mak saudara mati, kita kecil lagi. Kemudian selepas beberapa tahun kita balik, kita pergi ziarah kubur mak saudara kita, kita nak sembahyang jenazah atas kubur dia tu. Kita sembahyang jenazah kat atas dia lah. Tidak boleh. Syekh sebut wala yadurru. Solat di atas madfun ni, inda qabrih ni boleh, melainkan Nabi lah. Nabi tak boleh. Jadi tak boleh kita pergi depan kubur Nabi, Allahu Akbar, depan makam Nabi, saja ke solat jenazah ke atas baginda Nabi, tak boleh. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain lah, tak boleh. Fala tajuzu bihalin wala yadurru bala'ul mayit, tidak memberi mudarat oleh kehancuran si mati akan solat jenazah, akan kesahihan solat jenazah. Jadi boleh jadi mayat tu dah ditanam 3 tahun, hancur lebur dah, tulang-tulang pun hancur sebagai contoh lah. Tapi rasanya tulang ni kalau tengok kajian sains kena tengok boleh tu. Saya penuh terbaca, dia lambat, dia hancur lambat. Kita takdirkan dah hancur lebur dah, tulang pun semua dah hancur. Tu. Tak. Boleh tak kita solat di atas kubur si mati? Masih boleh. Masih boleh dan sah solat tersebut. Faham tu? Tu dia. Boleh? Okey, cukup sekadar tu dulu. InsyaAllah nanti kita masuk Rabi'an dafnul mayit.
perkara keempat, iaitu yang terakhir lah, tentang bab jenazah ni, ialah menanam si mati, mengebumikan si mati. InsyaAllah. Habis tu kitab ni ditutup dengan ahkam ta'ziyah, hukum hakam ta'ziyah, ucap ta'ziyah. Tak, lepas tu habislah. Lepas tu bolehlah kita baca perbahasan lain pula, bab zakat ke bab apa tak. Tengok insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.